Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi anak-anak pelajar. Untuk kali ini, ya, saya akan berkongsi untuk entiti perniagaan yang terakhir, ya, masih dalam topik yang pertama, subtopik yang terakhir, iaitu tajuk entiti perniagaan yang mana cikgu akan kongsikan untuk entiti perniagaan yang terakhir. Jadi untuk mengetahui apakah entiti tersebut, kita lihat ataupun kita jumpa sebentar live. Okey anak-anak pelajar, untuk entiti ya yang akan cikgu sharekan hari ini, yang akan cikgu terangkan dan kongsikan hari ini adalah berkaitan dengan entiti yang terakhir lah, mana kita akan lihat tentang entiti koperasi. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita. Okey, diharap ya di akhir video ini para pelajar dapat menjelaskan berkaitan dengan organisasi perniagaan berdasarkan pemilikannya. Okey, kemudian membincangkan pemilikan organisasi koperasi dan mengaitkan dengan undang-undang yang berkaitan, dan diharapkan juga para pelajar dapat menjelaskan langkah-langkah penubuhan organisasi tersebut. Okey, seperti yang anak-anak pelajar sudah sedia maklum, kita ada 4 entiti perniagaan. Ya, anak-anak pelajar telah pun melihat ya berkaitan dengan perkongsian. Okey, berkaitan dengan milikan tunggal dan berkaitan dengan syarikat. Dan untuk kali ini cikgu akan sharekan berkaitan dengan koperasi. Okey, anak-anak pelajar, apa itu koperasi? Okey, koperasi di sini adalah organisasi perniagaan ya yang ditubuhkan secara sukarela oleh sekumpulan individu untuk menjaga kepentingan ahlinya. Ini adalah koperasi ya, yang mana dia berdasarkan kepada prinsip kerjasama dan bukannya bermotifkan keuntungan. Okey, didaftarkan di bawah Akta Koperasi 1993 ya, yang mana contohnya ada koperasi keuangan, ya, koperasi perumahan, koperasi pengguna, perladangan dan lain-lain. Okey, ingat ya, koperasi dia bukan bermotifkan untung tetapi ditubuhkan di atas kepentingan ahli-ahlinya, ya, untuk menjaga kepentingan ahli-ahli koperasi tersebut. Okey, kita lihat ya ciri-ciri koperasi. Okey, dari segi milikannya, minimum kena ada 50 orang ahli dan tiada had maksimum, ya. Modal diperolehi melalui penjualan saham kepada ahli dan yuran daripada ahli koperasi. Modal daripada situ sajalah. Ya, pengurusannya, koperasi diurus dan ditadbir oleh lembaga koperasi yang dilantik semasa mesyuarat agung tahunan. Ya, liability terhad, ya, tidak melibatkan harta peribadi, tiada cukai dikenakan, ya, sama ada cukai individu ataupun cukai keuntungan. Okey, dan agihan untung rugi diagih dalam bentuk dividen dan bonus. Okey, ini untuk ciri koperasi. Langkah penubuhan koperasi, okey, satu, koperasi mesti didaftarkan di Pendaftar Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ya. Kemudian membentuk jawatan kuasa penaja yang terdiri daripada 10 orang. Okey, lepas itu mengadakan mesyuarat agung penubuhan ataupun permulaan. Ya, kemudian kena menyerahkan dokumen koperasi seperti borang permohonan, ya, mesyuarat agung permulaan, ya, dan barulah memperolehi sijil perakuan pendaftaran koperasi. Okey, apa kebaikan koperasi? Satu, koperasi mengutamakan kepentingan ahli, bukan keuntungan. Okey, yang kedua, dapat memupuk kerjasama dan saling membantu. Okey, kemudian pengurusan juga dijalankan secara demokrasi dan keuntungan dikecualikan daripada cukai keuntungan. Yang cikgu telah sebut tadilah, ya, cukai tidak dikenakan sebarang cukai. Okey, namun kelemahannya pula, ya, aktiviti koperasi akan
dikuasai oleh segolongan individu tertentu sahaja. Disebabkan ahli-ahli yang lain tu kurang aktif. Jadi mana-mana ahli yang aktif yang menjadi lembaga pengarah, mereka yang akan menguasai koperasi tersebut. Ya, operasi koperasi dikawal oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Okey, tidak boleh bersaing dengan perniagaan lain disebabkan oleh modal yang kecil. Ya, kalau kita lihat tadi, modal untuk koperasi hanya daripada penjualan saham kepada ahli, ya, ahli koperasi sahaja. Okey, dan kelemahan koperasi juga adalah akan menghadapi masalah pengurusan disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan pertukaran yang kerap dalam kalangan ahli lembaga. Jadi dia akan menyulitkan lagi pengurusan koperasi tersebut. Okey, anak-anak pelajar, jadi rasanya itu sahaja untuk perkongsian berkaitan dengan entiti koperasi. Ya, ingat koperasi dia adalah satu badan yang mana ditubuhkan untuk menjaga kepentingan ahli-ahlinya dan bukan bermotifkan keuntungan. Okey, jadi rasanya itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini berkaitan dengan koperasi. Okey, sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih di atas kesudian anak-anak pelajar menonton video cikgu. Ya, sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.